Hai, salam sejahtera. Kita teruskan dengan set 2, kertas 2. Okey, kertas soalan peperiksaan percubaan SPM set 2. Okey, jadi video ini akan bincang 2 soalan dalam bahagian B. Kita mula dengan soalan 7. Okey, ini rasanya tak pernah keluar SPM. Okey, jadi pernah pun sudah lama lah. Lama tak keluar masa SPM. Okey, asid sulfurik dihasilkan dalam industri melalui proses sentuh. Proses ini mengandungi peringkat seperti berikut. Leburan sulfur dibakar dalam udara menghasilkan sulfur dioksida. Okey, jadi belajar boleh ulang kaji. Ini adalah dalam bab 9 tingkatan 4. Proses sentuh. Okey, peringkat 1. Peringkat 2, selalunya akan ditanya apakah mangkin yang digunakan, vanadium 5 oksida, suhu 450 dan tekanan adalah 1 atm. Okey, jadi peringkat 2, sulfur dioksida campur dengan gas oksigen menghasilkan sulfur trioksida. Akhir sekali, sulfur trioksida menjadi oleum. Oleum akan menghasilkan asid sulfurik. Okey, jadi sekarang A1, kita tengok soalan dia. Huraikan langkah 1 dan langkah 2 dalam peringkat 3. Jadi langkah 1, langkah 2. Okey, langkah 1 adalah sulfur trioksida akan dilarutkan ke dalam asid sulfurik pekat untuk menghasilkan oleum. Lepas itu, oleum ini akan dicairkan dengan air, akhirnya menghasilkan asid sulfurik yang kita nak dalam proses sentuh. Okey, jadi 2 markah sahaja. Seterusnya, terangkan bagaimana gas yang dihasilkan di peringkat 1 boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Jadi di peringkat 1, gas yang dihasilkan adalah gas sulfur dioksida, iaitu SO2. SO2 ini adalah bersifat asid. Maka gas ini akan melarut dalam air hujan dan menghasilkan hujan asid. Okey, so 2 markah. Seterusnya ini soalan kiraan. Okey, 48 gram sulfur terbakar lengkap dalam gas oksigen dalam peringkat 1. Tulis bersamaan kimia seimbang. Jadi sulfur formula dia S campur dengan oksigen O2 menghasilkan sulfur dioksida. Jadi SO2. Jadi kita tahu carbon dioksida adalah CO2. Jadi sulfur dioksida kita tukar dia kepada S sulfur dioksida SO2. Jadi persamaan ini seimbang, 1 markah sahaja. Okay, seterusnya kita buat kiraan. Sekali lagi ini pattern cara ini kita sudah bincang banyak kali. Langkah 1 mol, langkah 2 nisbah, langkah terakhir jawapannya. Okey, kita cuba. Langkah 1 kita tentukan mol untuk sulfur kerana maklumat untuk sulfur diberikan 48 gram. Tak ada mol bahagi. Ingat cara kita ada mol darab, tak ada mol bahagi 48 gram bahagi. Kita bahagi sulfur 32 dapat mol dia 1.5 mol. Lepas itu nisbah. Nisbah adalah tengok persamaan kimia 1S 1. Okey, minta maaf dia nak tentukan isi padu gas sulfur dioksida. Okey, jadi S dengan SO2. Jadi S1 SO2 pun 1 je, depan tak ada nombor. Jadi nisbah dia 1 mol S nisbah kepada 1 mol SO2. Dan salin semula soalan dia, akhirnya 1.5 mol S sama dengan 1.5 SO2. Sekarang 1.5 mol ini SO2 punya. Okay, akhirnya tentukan jisim SO2 iaitu, minta maaf, tentukan isi padu. Bukan jisim, isi padu. Tentukan isi padu sulfur dioksida. Jadi guna mol yang telah ditentukan 1.5, ada mol darab. Darab dengan kalau isi padu, guna isi padu molar iaitu 24. Akhirnya jawapan adalah 36 desimeter padu. Ingatlah ini salah, ini salah. Dia mesti 3 ini ada di atas. Okey. Seterusnya, asid sulfurik yang terhasil bertindak balas dengan amonia menghasilkan baja yang penting. Namakan baja dan tuliskan formula. Oh, tidak minta persamaan kimia. Tak apa. Namakan baja, jadi amonia akan menjadi amonium. Asid sulfurik akan menjadi sulfat. Jadi nama baja dia adalah amonium sulfat.
Dan formula dia adalah seperti ini. Okey, kenapa jawapan dia macam ni? Pelajar kena hafal kerana NH4 amonium adalah bercharge positif. Dia berkahwin dengan SO4 yang bercharge 2 negatif. Okey, tukar cincin 2 bagi kepada amonia. Jadi dua-dua ni huruf besar kena letak bracket seperti ini. Okey, jadi macam inilah cikgu dapat jawapannya. Soalan B, soalan alloy lagi. Macam banyak negeri ramalkan alloy keluar SPM tahun ni. Tak tahu, mungkin. Tak berani nak ramalkan. Okey, bahan P. Jadi tengok sudah tahu ini adalah cuprum. Susunan elektron dia seperti ini. Ini logam tulin. Bahan Q ini adalah pingat. Okey, pingat dibuat daripada gangsa, bronze. Okey, ini adalah susunan dia. Okey, jadi nyatakan jenis bahan. Jadi P adalah logam tulin, Q adalah alloy. Okey, namakan atom X. Jadi apakah atom yang ditambah ke dalam cuprum menghasilkan gangsa? Jawapannya adalah sternum. Okey, ini susah sikit, satu markah je lah. Tapi tak apa, cuba sternum jawapannya. Okey, kemudian terangkanlah, mesti macam ni. Dia mesti terangkan kenapa bahan P dia lebih keras ataupun lebih sesuai dijadikan diguna untuk menghasilkan pingat. Okey, pertama kita tengok susunan bahan P dulu. Sangat senang. Susunan dia macam mana? Teratur. Dan saiz atom dia adalah sama. Manakala bahan Q susunan dia tidak teratur kerana diganggu oleh atom X ini. Okey, jadi kita tengok jawapan. Jawapan ini kena hafal. Susunan atom dalam bahan P adalah teratur dan mempunyai luang kosong. Okey, kerana bahan P terdiri daripada atom yang sama jenis dan saiz, iaitu atom cuprum sahaja. Okey, jadi apabila daya dikenakan, lapisan atom cuprum ini dia mudah menggelonsor di antara satu sama lain. Okey, ini kita terangkan bahan Q. Tadi kita terangkan bahan P, logam tulin. Sekarang kita tentukan bahan Q yang merupakan alloy. Okey, jadi ini adalah susunan dia, bahan Q. Okey, kehadiran atom logam asing, okey, ataupun atom sternum, bukan carbon, ataupun atom, kalau kita tak pasti, tak apa. Kita letak atom X. Yes, lagi bagus. Atom X. Okay, dalam bahan Q, kehadiran atom logam asing, iaitu atom X yang berlainan saiz, telah mengganggu susunan atom logam tulin yang teratur. Akhirnya dia menjadi susunan yang tidak teratur. Apabila daya dikenakan, lapisan atom ini tidak mudah menggelonsor di antara satu sama lain. Dan juga luang kosong dia telah berkurang jugalah. Okey, akhirnya bahan Q adalah lebih kuat dan lebih keras berbanding dengan bahan P. Okey, baik. Itu saja 7 markah. Kita teruskan dengan soalan 8. Okey, ini ini garam. Susah sikit tapi tak apa. Kita cuba analisis soalan dulu. Larutan klorida X, larutan NaO seperti biasa, masuk NaO dulu, kemudian masuk amonia. Okey, jadi kita tengok uji kaji pertama, masukkan larutan NaOH, mendakan putih larut dalam berlebihan. Okey, apakah nota yang kita telah hafal? Kalau larut dalam berlebihan, ZAP, ZAP. Ingat tak? ZAP, ZAP. Okey, ZAP. Okey, jadi seterusnya kita ulang dengan larutan amonia, larut dalam berlebihan. Jadi hanya ada satu ion sahaja yang larut dalam berlebihan. Okey, dalam larutan amonia. Jadi jawapannya adalah zinc, Zn. Confirm zinc. Confirm zinc ion adalah terhasil, Zn2+. Okey. Okey, jadi kita tahu larutan X ini adalah zinc chlorida. Kita cuba faham soalan dulu. Jadi ini adalah zinc chlorida. Zinc chlorida. Okey. Kenapa kita tahu dia adalah zinc chlorida? Kerana chlorida memang ada di sini dan dia di dalam larutan amonia menghasilkan mendakan putih dan larut dalam berlebihan. Dia satu ion saja, iaitu zinc saja.
Okey, dan ini adalah ujian pengesahan anion dia. Okey, nanti kita tengok apakah soalan yang akan ditanya. Okey, jadi kita tengok A1, nyatakan semua ion yang boleh dikenal pasti dalam ujian 1. Jadi jawapannya ZAP, ion Zn2+, Al3+, dan Pb2+. Okey, 3 markah. Senang kalau hafal. Okey, namakan larutan klorida X dan tuliskan formula kimia dia. Jadi kita tahu tadi iaitu dia adalah zinc klorida. Formula dia adalah ZnCl2. Kenapa? Kerana Zn sendiri adalah 2+ dan Cl adalah negatif. Jadi tukar cincin menjadi ZnCl2. 2 markah. Berdasarkan ujian 3, namakan jenis tindak balas. Jadi ujian 3 dia adalah menghasilkan mendakan. Jadi tindak balas dia ada dua nama, tindak balas pemendakan ataupun tindak balas penghuraian kanda 2. Ini adalah kaedah ketiga. Okey, seterusnya tuliskan bersamaan kimia apabila larutan klorida X bertindak balas dengan natrium hydroksida. Jadi larutan klorida X adalah zinc klorida. Kita tadi sudah tulis formula dia. Masuk ke dalam NaO dan Zn berkahwin dengan OH menjadi NaOH. Ini adalah mendakan putih yang terhasil dan Na bercinta dengan Cl menjadi NaCl saja. Kerana Na positif, Cl negatif. Dan seimbangkan 2 letak sini, 2 letak sini. Maka bersamaan ini seimbang. Okey, seterusnya soalan kira-kira. Daripada bersamaan kimia dari C1 iaitu yang ini, kirakan jisim pepejal putih yang terbentuk. Jadi dia nak kamu tentukan pepejal putih adalah zinc hydroksida. Okey, pepejal putih adalah zinc hydroksida. Yang merupakan mendakan putih yang tidak larut dalam air. Okey, jadi dia kata 10 cm3 larutan klorida X 0.1 kepekatan dia ini negatif 1 di atas bertindak balas dengan larutan NaO berlebihan. Okey, berlebihan kita abaikan. Jadi pertama sama juga 3 langkah sangat senang. Langkah 1 tentukan mol gunakan formula mV/1000. M 0.1, V 10 per 1000. Tukar unit dapat 0.001 mol. Okey, ini satu markah. Akhirnya nisbah berdasarkan bersamaan kimia. Ini tak ada nombor, maka 1 dan menghasilkan zinc hydroksida mendakan putih, pepejal putih. Ini tak ada nombor juga. Senang. 1 kepada 1 dapat 1 markah. Okey, hubung kaitkan jawapannya. Jadi 0.001 sama dengan 0.001. Akhirnya nak tentukan jisim. Nak tentukan jisim pepejal putih iaitu zinc hydroksida. Ada mol kita darab. Kemudian yang ini adalah Zn 1 je 65 dan O adalah 16 darab 2. H adalah 1 darab 2. Akhirnya dapat 99. Ini jawapan akhir dia 0.099 gram. Okey, mungkin di dalam soalan ini tidak diberitahu jisim atom relatif, tapi tak apa. Kerana dalam SPM jadual berkala disediakan di muka surat belakang. Jadi pelajar masih boleh menyelesaikan soalan ini. Ataupun ini maklumat tambahan. Okey, Zn 65, oksigen 16 dan hidrogen 1. Okey, dapat jawapan akhir dia. Okey, soalan last kali dia panjang sikit berkaitan dengan ujian pengesahan anion. Larutan X klorida telah dicemari oleh ion sulfat. Maka dalam larutan itu terdapat ion klorida dengan ion sulfat. Bandingkan kedua-dua ion dari segi langkah-langkah, pemerhatian, nama dan formula mendakan yang terhasil, persamaan ion dan nama tindak balas. Okey. Jadi ini adalah ujian pengesahan untuk ion klorida dan juga ion sulfat. Okey, kita boleh asingkan kepada dua bahagian. Prosedur pertama mungkin tak ada markah. Tuangkan larutan ke dalam tabung uji. Okey, langkah 1 kita buat ujian pengesahan ion klorida dulu. Okey, untuk ion Cl negatif kita tambah asid nitrik, jangan tambah asid yang sama dengan Cl. Jadi kita tambah asid nitrik dan tambah larutan argentum nitrat.
cinta aku. Jadi kita guna argentum nitrat. Akhirnya mendakan putih terhasil, mengesahkan bahawa dia adalah ion Cl negatif. Kenapa mendakan putih? Ini sebenarnya adalah argentum telah berkahwin dengan Cl. Menjadi argentum chlorida, AgCl terhasil. Nama dan formula dia. Bersama ion argentum Ag+ campur dengan Cl negatif menghasilkan AgCl yang merupakan garam yang tak terlarut dalam air ataupun mendakan putih. Nama tindak balas pemendakan ataupun tindak balas penghuraian kanda 2. Okey, seterusnya kita mengesahkan ion sulfat. Jadi sama juga kalau sulfat kita boleh guna tambah asid nitrik, tambah larutan barium nitrat. So banyak. Cikgu hafal macam ni. So kita guna banyak barium. Maka barium ini akan berkahwin dengan sulfat menghasilkan mendakan putih. Nama mendakan putih barium sulfat. Barium sulfat. Formula BaSO4. Terhasil. Akhirnya ini adalah persamaan ion dia. Barium Ba2+, sulfat SO4 2 negatif. Anak panah jangan lupa dan menghasilkan barium sulfat yang merupakan garam yang tak terlarut dalam air ataupun mendakan putih. Nama tindak balas dia adalah sama. Kita namakan dia tindak balas pemendakan. Okey, ada saya tulis di bawah kot. Dia tak mau. Minta maaf. Okey. Nama tindak balas pemendakan. Okey. Okey, itu saja. Okey, itu saja untuk video pertama ini yang membincangkan bahagian B. Okey, baik. Kita teruskan video kedua dengan bahagian C. See you.